Pada suatu petang di bulan Julai, Pak Cik Hamid, seorang petani di sebuah kampung, menyusuri sebatang parit kecil menuju ke sebuah kolam teratai untuk menangkap ikan. Airnya keruh dan tenang, tidak beriak. Dia menyangka hari itu cumalah hari biasa, seperti hari-hari yang lain. Tetapi kemudian, dia ternampak sekumpulan ikan keli yang gemuk-gemuk luar biasa sedang berkumpul di sekeliling sebatang paip pembetung lama. Air yang bertakung di situ mengeluarkan bau yang sangat aneh. Rezeki nomplok nih. Dia tersenyum sendiri, membayangkan akan mendapat hasil tangkapan yang lumayan. Dia berjaya menangkap beberapa ekor, tetapi apabila dia memasukkan tangguknya lebih dalam, satu perasaan seram sejuk tiba-tiba menyelubunginya. Tangguknya tersangkut pada sesuatu yang keras, licin, dan bulat. Dia coba mengeluarkannya dan terus kaku terpaku. Sebuah tengkorak manusia yang putih pucat dan berlumpur muncul dari dasar pembetung itu. Dua soket matanya yang kosong seolah-olah sedang merenung tajam ke arahnya. Pak Cik Hamid mengundur ke belakang, mulutnya menjerit sekuat hati. "Ya Allah, ada orang mati kat sini." Jeritan itu memecah kesunyian petang, dan sejak saat itu, ketenangan palsu kampung itu mula hancur berkecai. Satu rangka tanpa nama, satu jenayah yang tersembunyi selama 2 tahun, dan segalanya terbongkar hanya kerana sekumpulan ikan keli yang terlalu kenyang. Jika Anda percaya bahawa kebenaran perlu ditegakkan, sila tekan like, kongsi video ini dan langgan saluran Hukuman Terakhir, di mana kes-kes yang disangka telah dilupakan akan diceritakan semula dari awal. Kerana sebentar lagi kita akan bersama-sama mencari identiti si mati di dasar pembetung itu. Siapakah mangsa? Siapakah pembunuhnya? Dan apakah yang telah berlaku dalam kegelapan 2 tahun yang lalu? Selepas jeritan Pak Cik Hamid yang memecah kesunyian, seluruh kampung kecil di tepi kolam teratai di Kuala Sepang itu menjadi gempar. Penduduk kampung datang berpusu-pusu, wajah masing-masing jelas menunjukkan rasa cemas dan takut. Pihak polis dari balai berdekatan tiba dahulu. Mereka segera mengepung lokasi kejadian, memasang pita kuning di sekeliling kawasan kolam teratai yang mempunyai paip pembetung lama itu. Seorang pegawai muda turun ke dalam air untuk memeriksa dan terkejut apabila melihat serpihan tulang putih kelihatan di bawah lapisan lumpur hitam pekat. Dia menggumam, "Bukan sekadar tengkorak, ini satu rangka lengkap." Berita itu dimaklumkan ke peringkat daerah, kemudian dari daerah ke peringkat negeri. Pasukan siasatan jenayah berat dari Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri segera dikerahkan. Pasukan itu diketuai oleh Superintendan Azlan bin Ishak, seorang pegawai penyiasat yang terkenal dengan jolokan pengurai simpulan. Tuan Azlan tiba di lokasi kejadian pada tengah malam, lampu sorot menerangi seluruh kawasan kolam. Bunyi mesin pam berkuasa tinggi berderu menyedut air keluar dari paip pembetung yang panjangnya lebih 10 meter itu. Airnya keruh dan penuh sampah, udaranya pekat dengan bau lumpur, lumut, dan sesuatu yang sukar digambarkan. Superintenden Azlan berjalan perlahan ke tepi air, menunduk melihat ke dalam paip. Dia tidak berkata apa-apa, hanya termenung lama. Matanya kelihatan kelam. Apabila air surut sepenuhnya, pemandangan yang terbentang membuatkan semua orang meremang bulu roma. Satu rangka manusia yang lengkap tersepit di antara batu, guni pasir, dan sampah sarap. Nampaknya ada seseorang yang sengaja menolaknya masuk ke dalam dan menyumbat hujung paip yang satu lagi supaya mayat itu tidak hanyut keluar. Seorang pakar forensik senior yang memakai sut perlindungan putih berdiri kaku seketika sebelum memulakan pemeriksaan. Tangannya sedikit menggeletar ketika mengangkat tengkorak itu. Dia berbisik,
perempuan, umur dalam lingkungan 20 hingga 25 tahun. Bunyi klik kamera dan plastik bag bukti berdesir silih berganti. Setiap serpihan tulang dilabelkan dan direkod dengan teliti. Pakar forensik membuat analisis awal. Tiada tanda-tanda patah, tiada kesan tetakan, tiada kecederaan fizikal. Kemungkinan besar mangsa dicekik atau diracun karena semua tisu lembut telah reput sepenuhnya. Waktu kematian dianggarkan sekitar 2 tahun yang lalu, dan beliau secara khusus menekankan bahwa mayat mereput dengan sangat cepat karena persekitaran air dan karena ia telah menjadi sumber makanan kepada hidupan akuatik. Kata-kata itu membuatkan semua orang terdiam. Penduduk kampung saling berpandangan, kemudian ada yang bersuara. Jadi ikan-ikan keli itu? Tiada siapa yang menjawab, hanya kesunyian yang berat menyelubungi. Superintenden Azlan mengangguk perlahan, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengemas lokasi kejadian. Ketika berpaling untuk beredar, dia berhenti seketika dan menggumam. Kalau bukan karena ikan keli yang gemuk luar biasa itu, mungkin dia akan selamanya terbaring dalam kegelapan. Persoalan terbesar kini bergema di kepalanya seperti satu cabaran. Siapakah gadis itu? Mengapa dia mati di sini? Dan siapakah yang mau dia lenyap selama-lamanya? Satu kes jenayah telah dibuka. Satu perjalanan siasatan yang bermula bukan dari bukti, tetapi dari satu rangka tanpa nama di dasar pembetung yang gelap. 2 tahun sebelumnya, di sebuah kampung miskin di Tumpat, Kelantan, tinggal seorang gadis bernama Siti Aisyah, 21 tahun, bertubuh kecil molek, cantik dan sentiasa tersenyum, tetapi di sebalik senyumannya tersembunyi 1001 kerisauan. Keluarga Siti Aisyah sangat miskin, sehingga kan setiap kali musim hujan, ibu bapanya terpaksa meletakkan besen di sekeliling rumah untuk menadah air yang menitis dari bumbung. Adik lelakinya baru sahaja tamat tingkatan 3 dan bakal berhenti sekolah karena tiada wang untuk yuran. Rumah papan usang itu seolah-olah boleh roboh pada bila-bila masa ditiup angin kencang. Siti Aisyah tidak mau menyerah kalah. Dia pernah berkata kepada ibunya dengan nada penuh tekad, "Aisyah tak nak ayah dan emak hidup susah di bawah bumbung reput ni seumur hidup. Aisyah akan pergi kerja. Aisyah akan baiki rumah ni dan pastikan adik dapat sekolah sampai habis." Walaupun hanya lulusan SPM, Siti Aisyah seorang yang rajin. Dia menolak jalan pintas, tidak memilih gaya hidup bebas seperti ramai orang lain yang senasib dengannya. Dia pernah bercita-cita untuk belajar kemahiran kecantikan, membuka sebuah salon rambut kecil, tetapi semua impiannya terhalang oleh kemiskinan. Jadi, dia menggalas beg, meninggalkan kampung halaman, menuju ke Kuala Sepang dengan satu matlamat yang jelas, mencari duit untuk dihantar pulang. Di perantauan, Siti Aisyah mendapat kerja di sebuah pusat karaoke di daerah itu, bukan karena dia suka tempat itu, tetapi karena dia sanggup melakukan apa saja, asalkan halal dan dapat duit. Pada mulanya dia kekok, musik yang bingit, pelanggan pelbagai ragam, pandangan mata yang liar, kata-kata usikan yang tidak biasa didengarinya. Tetapi dia bertahan demi keluarga. Setiap malam selepas habis kerja, dia akan menghantar mesej ke rumah. "Hari ni Aisyah penat, tapi Aisyah okey je. Mak jangan risau ya. Minggu depan Aisyah hantar duit. Jangan lupa simpan sikit beli buku untuk adik." Mesej-mesej ringkas itu adalah bukti seorang gadis kampung yang tulus dengan hati yang penuh tanggungjawab. Tetapi di tempat yang rumit itu, ada seseorang yang melihat kelemahan terbesar Siti Aisyah, bukan kenaifannya, tetapi rasa tanggung jawabnya terhadap keluarga dan keinginannya untuk mengubah nasib dengan cara yang halal. Orang itu sedang mendekatinya selangkah demi selangkah.
Dan sejak saat itu, hidup Siti Aisyah bukan lagi miliknya. Di hadapannya akan muncul bayangan seorang lelaki baik yang kelihatan seperti cahaya di tengah jalan gelap yang sedang dilaluinya. Tetapi rupa-rupanya, dialah pemangsa yang bertopengkan penyelamat. Di daerah Kuala Sepang ketika itu, sebut sahaja nama Azman bin Khalid, semua orang kenal. Berumur 38 tahun, pemilik sebuah syarikat pembinaan besar yang sering mendapat kontrak kerajaan. Dia memiliki segala yang diimpikan orang, rumah banglo, kereta mewah dengan nomor plat cantik, istri yang cantik, dan anak-anak yang comel. Di luaran, dia bersikap sopan, tutur katanya lembut, malah sering menderma kepada badan kebajikan tempatan. Tetapi tidak ramai yang tahu di sebalik penampilan alim itu tersembunyi personaliti yang sama sekali berbeza. Azman mempunyai satu tabiat yang tiada siapa berani sebut, yaitu sering mengunjungi pusat karaoke pada waktu malam. Dia tidak mabuk, tidak bising, sebaliknya hanya duduk diam, memerhati seperti pemangsa yang menanti mangsa yang leka. Dan pada suatu malam, dia ternampak Siti Aisyah, gadis kecil yang duduk di sudut bilik, menunduk hormat kepada pelanggan, tidak berpakaian seksi, tidak menggoda seperti yang lain, wajahnya masih keenak-enakan, dan matanya yang jujur sentiasa mengelak pandangan lelaki. Itulah yang menarik perhatiannya. Azman tidak terburu-buru. Dia tahu mangsa seperti Siti Aisyah tidak boleh dipikat dengan uang, tetapi harus menggunakan emosi, harus berlakon dengan baik. Dia memulaikan dengan perbualan biasa. Adik dari kampung kah? Nampak lain macam dari orang lain kak sini. Kemudian, perlahan-lahan dia menunjukkan dirinya sebagai seorang lelaki matang yang pandai mendengar. Abang faham perasaan merantau cari rezeki ini macam mana. Masa muda dulu, abang pun merata-rata, susah sangat. Siti Aisyah pada mulanya menjaga jarak, tetapi Azman sangat sabar. Setiap kali datang ke pusat karaoke itu, dia akan memilih Siti Aisyah untuk melayaninya, memberinya hadiah kecil, bertanya kabar, dan mendengar cerita-cerita tentang keluarganya. Suatu kali, apabila mendengar Aisyah bercerita tentang rumahnya yang usang, dia terdiam seketika, lalu memandang tepat ke mata gadis itu. Abang janji, kalau ada rezeki, abang akan bantu Aisyah baiki rumah tu, bukan sebab apa-apa, tapi sebab abang rasa Aisyah layak dapat kehidupan yang lebih baik. Ketika itu, air mata Siti Aisyah berlinangan. Bukan kerana cinta, tetapi kerana buat pertama kalinya ada orang yang berjanji untuk membantunya tanpa meminta apa-apa balasan. Tetapi itu hanyalah perangkap, dan mangsa sudah mula percaya. Azman tidak pernah berjanji untuk meninggalkan istrinya. Dia lebih licik. Dia berkata, abang dengan istri hidup bersama hanya sebab anak-anak. Dah lama tawar hati. Abang tak nak lukakan sesiapa. Tapi kalau Aisyah bagi abang masa, abang akan uruskan semuanya untuk Aisyah dan keluarga. Kata-kata manis itu membuatkan perasaan cinta mula berputik. Siti Aisyah, gadis kampung yang dahagakan kasih sayang dan kurang pengalaman, telah terjerumus ke dalam hubungan sulit itu. Dari mesej-mesej mesra ke janji temu rahsia, dari makan malam berdua, sehinggalah ke satu malam yang menentukan apabila Siti Aisyah percaya dia telah benar-benar menemui lelaki yang akan mengubah hidupnya. Tetapi Siti Aisyah tidak tahu bahawa di sebalik senyuman manis Azman tersembunyi naluri gelap. Naluri yang apabila terancam boleh mengubahnya dari seorang manusia menjadi binatang. Dan pada malam, ketika Aisyah memberitahu satu berita penting, itulah saatnya jala itu diheret, bukan untuk mengikat kasih, tetapi untuk membunuh segalanya. Kes jenayah dibuka, tetapi selepas permulaan yang mengejutkan, seluruh pasukan penyiasat menemui jalan buntu.
Tiada dokumen pengenalan diri, tiada pengecaman, tiada laporan orang hilang, hanya ada satu rangka. Kawasan pencarian disempitkan. Ratusan fail wanita yang dilaporkan hilang di Selangor dalam tempoh 3 tahun terakhir disemak semula. Pasukan penyiasat berpecah ke seluruh daerah, dari rumah ke rumah, dari satu kawasan perumahan ke kawasan lain untuk bertanya, tetapi semuanya sia-sia. Papan siasatan di bilik gerakan dipenuhi gambar dan maklumat. Nama-nama mangsa, alamat, tarikh hilang ditampal dan kemudian dipotong satu persatu. Superintenden Aslan duduk termenung di hadapan papan itu. Cahaya lampu malap menyinari wajahnya yang jelas kelihatan letih. Ini adalah kali pertama dalam hampir 20 tahun kerjanya, dia merasa seolah-olah berada dalam kegelapan yang pekat. Musyawarat dalaman diadakan dalam suasana yang tegang. Seorang pegawai penyiasat muda memberi pendapat, Tuan Azlan, mungkinkah mangsa orang tempatan tetapi identitasnya disembunyikan, dokumennya dimusnahkan? Seorang lagi membantah, tak mungkin kalau orang sini lambat laun mesti ada keluarga yang cari atau sekurang-kurangnya ada yang syakwa sangka. Tiada siapa yang menyambung, hanya kedengaran bunyi kipas siling yang berkeriut. Superintenden Azlan bangun, berjalan ke arah papan siasatan, merenung tajam ke kawasan kolam teratai itu. Kemudian, tiba-tiba, dia mengetuk perlahan satu titik, matanya bersinar. Dia berkata perlahan-lahan, setiap perkataan jelas. Kita sedang mencari di tempat yang salah. Seluruh bilik terpinga-pinga. Dia berpaling, suaranya tegas. Seorang gadis muda hilang selama 2 tahun. Tiada siapa yang mencari. Itu hanya boleh berlaku jika keluarganya tidak tahu dia hilang. Dan sebab mereka tidak tahu adalah kerana dia bukan orang tempatan. Dia adalah pekerja dari luar. Serta-merta satu rancangan baru dirangka, hantar surat rasmi kepada polis di semua negeri di pantai timur dan utara, tempat di mana ramai penduduknya merantau untuk bekerja. Semak semua pusat karaoke, rumah sewa, tempat kerja tidak rasmi di daerah Kuala Sepang dalam tempoh 2 tahun lepas, dan pada masa yang sama, kumpul maklumat tentang kes-kes wanita yang terputus hubungan tanpa sebab yang jelas walaupun tiada laporan rasmi dibuat. Superintenden Aslan ketika itu hanya berkata sepatah, kalau dia bekerja demi keluarga, pasti keluarganya masih menunggu. Pandangan matanya ketika itu bukan lagi pandangan seorang pegawai polis, tetapi pandangan seorang bapa yang sedang berusaha mencari semula seorang anak gadis yang tidak pernah dikenalinya, tetapi layak untuk dikenali. Di hadapan mereka ada sinar harapan pertama, dan ia datang dari sebuah kampung yang sangat jauh, di mana sebuah rumah usang masih menanti kepulangan seorang anak yang belum kembali. Seminggu berlalu sejak Superintenden Azlan membuat kesimpulan, kita telah mencari di tempat yang salah, cari keluarganya di tempat yang sangat jauh. Surat rasmi segera dihantar ke negeri-negeri di pantai timur dan utara. Pasukan penyiasat dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil, bekerjasama dengan polis negeri lain, menyemak semula semua fail wanita hilang yang belum dikenal pasti dalam tempoh 2 hingga 3 tahun kebelakangan ini. Tumpuan khusus diberikan kepada kes-kes mereka yang meninggalkan kampung untuk bekerja dan kemudian terputus hubungan secara tiba-tiba. Sementara itu, di Kuala Sepang, anggota risikan secara senyap menyemak semua pusat karaoke, rumah sewa, salon rambut, dan premis perniagaan tidak rasmi yang telah ditutup atau bertukar pemilik antara tahun 2020 hingga 2021. Tiada siapa yang mengeluh penat, tiada siapa yang berputus asa. Ada yang berkata, pelik betul, kita belum tahu pun siapa dia, tapi kenapa kita beria-ia sangat nak cari kebenaran? Seorang pegawai lain tersenyum sinis.
sebab tak ada siapa yang kenal dialah yang buat kita kena usaha lebih. Dan pada suatu petang yang panas di awal bulan Ogos, satu makluman diterima daripada polis kontingen Kelantan yang membuatkan seluruh bilik gerakan terdiam. Ada sebuah keluarga di kampung Sungai Pinang, daerah Tumpat, pernah melaporkan anak perempuan mereka bernama Siti Aisyah terputus hubungan sejak 2 tahun lalu selepas pergi bekerja di Selangor. Fail, gambar, dan tarikh terputus hubungan semuanya sepadan dengan cara yang menakutkan. Superintenden Azlan memegang gambar lama yang dihantar melalui email. Wajah gadis dalam gambar itu tersenyum, rambutnya diikat tinggi memakai baju kemeja putih. Dia merenungnya lama lalu berbisik, "Siti Aisyah, akhirnya kau ada nama." Satu pasukan petugas dihantar pada malam itu juga, diketuai sendiri oleh Superintenden Azlan. Kembali ke tempat di mana cerita bermula, dan mungkin juga tempat di mana penantian panjang sebuah keluarga miskin di tepi sungai akan berakhir. Satu cahaya kecil di hujung terowong. Dan kali ini, cahaya itu mempunyai rupa, perasaan, dan nama, Siti Aisyah. Pagi keesokan harinya, pasukan petugas dari Selangor menempuh perjalanan hampir 500 km dan tiba di kampung Sungai Pinang, daerah Tumpat, Kelantan. Di hadapan mereka adalah sebuah rumah papan yang usang, terletak di tebing sebatang parit kecil, bumbungnya ditampal dengan plastik dan zinc lama. Di halaman, seorang lelaki kurus sedang menebas pelepah kelapa kering. Seorang wanita berambut uban memakai baju kurung sedang menampi beras. Apabila pasukan petugas memperkenalkan diri dan bertanya tentang Siti Aisyah, wanita itu terhenti. Tampi beras di tangannya jatuh ke tanah, beras bertaburan. Dia berbisik seolah-olah tidak percaya. "Encik cakap apa? Anak saya, Aisyah, ada berita ke pasal dia?" Tuan Azlan mengangguk perlahan. Dia tidak terus memberitahu perkara sebenar, hanya berkata dengan lembut, "Kami perlu berjumpa keluarga untuk mengesahkan beberapa maklumat." "Boleh Pak Cik dan Mak Cik ceritakan pada kami tentang Aisyah?" Di dalam rumah yang gelap tanpa sebarang lampu, mereka duduk mengelilingi sebuah meja kayu yang usang. Si bapa mengeluarkan sebuah kotak timah berkarat. Di dalamnya ada beberapa keping gambar lama, sehelai baju kemeja putih, dan sekeping kad pelajar yang sudah renyuk. Si ibu dengan tangan terketar-ketar memegang sekeping gambar. "Ini masa dia tingkatan 5. Dia baik sangat, tak pernah minta apa-apa untuk diri sendiri, cuma harap ada duit nak baiki rumah untuk adik dia sekolah." Suara si bapa tersekat-sekat. "Dia pergi Selangor bulan 5 tahun tu. Katanya cari kerja nak hantar duit balik. Tapi lepas raya, telefon dia dah tak dapat dihubungi." "Kami ingat, dia merajuk, terus lupakan kami." Superintenden Azlan menggenggam tangannya erat. Matanya tajam memandang bingkai gambar di atas meja. Itulah dia, memang dialah orangnya. Keluarga itu bersetuju untuk memberikan sampel DNA. Seminggu kemudian, keputusan dari Jabatan Kimia tiba di tangan Tuan Azlan. Siti Aisyah disahkan sebagai rangka yang ditemui di dasar pembetung kolam teratai Kuala Sepang. Apabila mendapat berita itu, si ibu terduduk di muka pintu, tangannya menepuk dada sambil meraung, "Ya Allah, anakku." "Kenapa kau pulang, tapi tak cakap apa-apa, Aisyah?" Tangisan itu memecah kesunyian rumah usang itu. Si bapa duduk diam memeluk erat bingkai gambar anaknya. Angin sungai bertiup, membawa bersama esakan, membawa bersama 2 tahun penantian yang sia-sia. Superintenden Azlan berdiri di ambang pintu tanpa berkata apa-apa. Angin meniup melalui celah atap, menjatuhkan sejalur cahaya suram ke bahunya.
Dia berbisik seolah-olah kepada dirinya sendiri. Akhirnya rangka tanpa nama itu mempunyai nama. Tetapi nama itu adalah permulaan kepada sebuah kesakitan yang tidak akan pernah berakhir. Selepas mengesahkan rangka itu adalah Siti Aisyah, seluruh siasatan kini tertumpu kepada satu soalan. Siapakah orang terakhir yang berhubung dengannya? Rakan-rakan yang pernah bekerja bersama Siti Aisyah di pusat karaoke lama dipanggil ke ibu pejabat polis. Melalui cerita-cerita mereka, satu nama mula menonjol. Azman bin Khalid, lelaki yang sering datang ke situ dan menunjukkan minat khusus terhadap Siti Aisyah. Seorang bekas pekerja teringat, dia tuh gentleman sangat. Mula-mula kami ingat dia cuma kasihan Kak Aisyah, tak sangka lepas tu diorang senyap-senyap mesej, jumpa kat luar. Apabila ditanya kali terakhir melihat Siti Aisyah, gadis itu menggeleng. Masa raya tahun tu, Aisyah ada cakap lelaki tu janji nak jaga dia, jaga keluarga dia sekali. Lepas tu dia pergi jumpa lelaki tu dan terus hilang. Azman bin Khalid serta-merta menjadi suspek utama. Tetapi masalah terbesar adalah tiada lagi sebarang bukti fizikal selepas 2 tahun. Azman menafikan sekeras-kerasnya semua kaitan apabila dipanggil untuk soal siasat. Saya kenal budak tu, tapi dia dah lama berhenti kerja. Hidup atau mati dia, mana saya tahu. Jangan nak kaitkan saya dengan benda-benda karut ni. Jawapannya tenang dan dingin. Dia yakin kerana dia percaya semua jejak telah dipadamkan. Superintenden Azlan tidak berkata apa-apa. Dia tahu kebenaran kadangkala tersembunyi di tempat yang paling tidak disangka. Ketika itu, seorang pegawai muda mencadangkan, Tuan Azlan, keluarga mangsa masih simpan telefon lama dia. Mana tahu ada apa-apa petunjuk dalam tu. Satu sinar harapan muncul. Sebuah telefon lama berwarna putih, skrinnya retak, baterinya kembung. Dikeluarkan oleh si bapa dengan tangan terketar-ketar dari laci almari. Dia bawa yang ni pergi. Lepas tu, dia pos balik kat mak dia lepas raya. Lepas tu, terus hilang. Telefon itu tiada kad SIM, tidak boleh dihidupkan, tetapi pakar teknikal forensik mengambil alih. Mereka membuka telefon itu, mendapatkan data mentah dari memori dalaman, mengaksesnya secara terus menggunakan peralatan khas. Akaun WhatsApp Siti Aisyah berjaya dipulihkan sebahagiannya. Kebanyakan data telah dipadam, tetapi tidak sepenuhnya. Dari memori cache pelayan, mesej-mesej mula muncul. Kata-kata cinta manis antara Siti Aisyah dan Azman. Gambar-gambar yang diambil curi semasa mereka keluar bersama. Mesej Siti Aisyah memberitahu dia telah mengandung, diikuti dengan siri mesej krisis. Aisyah akan simpan anak ni. Kalau abang tak nak bertanggungjawab, Aisyah akan pergi rumah abang. Kita bincang betul-betul. Aisyah tak minta apa-apa. Aisyah cuma tak nak abang buat Aisyah macam orang asing. Dan akhirnya, mesej terakhir dari Siti Aisyah pada jam 7.37 malam, 21 Februari 2021. Aisyah dah nak sampai kolam teratai itu. Abang jangan suruh Aisyah tunggu lama. Seluruh bilik siasatan terdiam apabila mesej itu muncul. Superintenden Azlan mengangguk perlahan. Jadi, dia telah memanggil gadis itu ke tempat pilihannya. Tempat di mana dia akan menguburkan segalanya. Tetapi gadis itu sendiri telah meninggalkan jejak terakhir dari alam kematian. Kesunyian selama 2 tahun telah dipecahkan, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan data, hantu-hantu digital yang tidak boleh dimusnahkan sepenuhnya. Azman bin Khalid dipanggil sekali lagi. Kali ini dia masih mengekalkan ketenangannya, memakai kemeja putih, jam tangan emas di pergelangan tangan, berjalan dengan yakin seolah-olah menghadiri musyawarah biasa. Duduk berhadapan dengan Superintenden Azlan, dia tersenyum sinis. Pasal budak tu lagi ke? Saya dah cakap, dia berhenti kerja dan hilang. Apa kena-mengena dengan saya?
Tuan Azlan tidak menjawab. Dia hanya memandang Azman dengan tajam, seolah-olah sedang menanggalkan setiap lapisan topeng di wajah lelaki di hadapannya. Sesi soal siasat dimulakan dengan soalan-soalan yang kelihatan biasa. Encik ingat tak kali terakhir berhubung dengan Siti Aisyah bila? Encik pernah pergi ke kolam teratai Kuala Sepang seorang diri. Encik ingat tak malam 21 Februari 2021, Encik ada di mana? Azman menjawab dengan lancar, seolah-olah telah berlatih. Saya sibuk jumpa pelanggan di tapak projek. Ada saksi. Saya tak ada sebab nak cederakan dia. Seketika kemudian, Tuan Azlan meletakkan sebuah pemacu USB di atas meja dan berpaling kepada pegawai teknikal, mengangguk. Projektor dihidupkan. Satu persatu mesej WhatsApp muncul di skrin besar. Tiada siapa yang bersuara. Cahaya dari skrin menyinari wajah Azman. Wajahnya mula pucat. Macam mana benda ini masih ada? Saya dah padam semua. Suaranya tiba-tiba tersekat. Peluh mula membasahi dahinya. Tuan Azlan bangun, perlahan-lahan mendekatinya. Mesej-mesej cinta awak, gambar awak dengan dia, mesej dia beritahu dia mengandung, dan akhirnya janji temu di kolam teratai. Semuanya ada di sini. Azman menelan liur, tangannya menggeletar, mencengkam kuat bucu meja. Bukan saya. Dia reka cerita. Dia ugut saya. Tuan Azlan tidak membantah. Dia hanya berkata dengan perlahan, tetapi kata-katanya seperti tukul yang menghentam kewarasan Azman. Dia tidak datang ke kolam teratai seorang diri. Dia tidak tahu itu adalah tempat dia akan mati. Tapi awak tahu kan? Azman menundukkan kepalanya ke meja. Seluruh bilik seolah-olah menahan nafas. Seminit, 2 minit, kemudian dia mula teresa-esa. Suaranya tersekat-sekat keluar dari kerongkong. Saya tak berniat nak bunuh dia. Saya cuma nak dia diam. Dia cakap dia nak pergi rumah, beritahu semua pada isteri dan anak-anak saya. Saya merayu pada dia, tapi dia tak nak dengar. Dia menangis, tetapi air matanya tidak mampu membasuh darah di tangannya. Saya cekik dia, lepas tu saya panik. Saya angkat mayat dia, masukkan dalam guni, bawa ke kolam. Saya sangka semuanya akan selesai. Tiada siapa akan tahu, selamanya terkubur di bawah lumpur. Superintendan Azlan menggenggam penumbuk, suaranya menjadi keras. Tiada jenayah yang boleh dikuburkan selamanya di bawah lumpur. Apa yang kau panggil selesai hanyalah permulaan kepada hukuman terakhir. Kamera bergerak perlahan, merakam wajah Azman yang basah dengan peluh, lesu dan pucat. Topeng seorang usahawan contoh akhirnya pecah berderai. Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman mati ke atas Azman bin Khalid atas kesalahan membunuh, menyembunyikan dan melupuskan mayat. Dewan Mahkamah sunyi sepi. Kamera bergerak perlahan ke arah 2 baris kerusi di bawah. Ibu bapa Siti Aisyah, wajah mereka yang penuh derita, tangan mereka yang kasar saling menggenggam erat. Apabila hukuman dibacakan, si bapa menunduk, si ibu menitiskan air mata, tidak teresak, hanya berbisik. Kau nampak tak nak, akhirnya ada orang sebut nama kau di mahkamah. Jauh sedikit, kelihatan istri dan anak-anak Azman. Si istri memeluk anak kecilnya, wajahnya tidak menangis, hanya kosong, seolah-olah tidak paham suaminya telah menjadi siapa. Anak kecil itu memandang sekeliling, dengan polos bertanya, "Ibu, kenapa ayah tak balik?" Keadilan telah ditegakkan, tetapi tiada siapa yang menang dalam kes ini. Seorang gadis muda yang mempunyai impian dan rasa tanggungjawab mati sia-sia. Sebuah keluarga kehilangan anak, sebuah keluarga lain kehilangan suami dan bapa. Satu hukuman telah dijatuhkan, tetapi parutnya akan kekal selamanya.
Kamera kembali ke kawasan kolam teratai, tempat di mana kebenaran pernah terkubur di dasar lumpur. Kini, permukaan airnya kembali tenang. Ikan-ikan keli tidak lagi berkumpul di satu tempat seperti dahulu. Suara latar kedengaran, tegas tetapi perlahan. Jenayah boleh dirancang dan disembunyikan. Tetapi kebenaran, walau berapa lama pun ia dikuburkan, akhirnya akan mencari jalan untuk kembali. Kadangkala bukan manusia yang membongkar, tetapi alam semula jadi yang akan bersuara. Jika Anda rasa cerita-cerita seperti ini wajar didengar dan diingati, jangan lupa untuk tekan like, kongsi video ini, dan langgan saluran hukuman terakhir. Karena di luar sana masih ada kebenaran yang belum disebut dengan nama yang sepatutnya. Hai semua. Saya nak tahu, Anda yang sedang menonton ini dari mana ya? Coba tinggalkan komen negeri atau negara Anda di bawah. Seronok juga kalau dapat tahu. Apa pendapat Anda tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Ada menyentuh perasaan Anda? Saya suka sekali membaca pandangan dan komen daripada Anda semua. Apapun, saya doakan semoga Anda semua sentiasa sehat, selamat, dan berada dalam keadaan yang aman dan damai. Semoga kita semua sentiasa dilindungi olehnya. Dan akhir sekali, kalau Anda sendiri ada kisah atau pengalaman menarik yang ingin dikongsikan, jangan segan silu untuk ceritakan di ruangan komen. Mari kita sama-sama berkongsi cerita untuk dijadikan inspirasi dan pengajaran buat semua.